أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah taala kurnia dan bekalkan kepada kita di malam hari ini, dapat sama-sama kita bertemu di dalam dewan ini untuk kita mempelajari kalamullah. Moga-moga dengannya kita menjadi sebaik-baik hamba Allah Azza wa Jal, semisal yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, insya-Allah sebelum kita membacakan Al-Quranul Karim, kita memperdengarkan ataupun kita mendengar setiap orang membacakan beberapa ayat daripada Al-Quran. Mari sama-sama kita menelaah ataupun mempelajari hukum-hukum tajwid untuk kita memperbaiki mutu dan juga kualiti bacaan Al-Quran kita. Kerana Al-Quran ini bukan hanya dibaca dengan emosi, tapi perlu dibaca dengan kaedah-kaedah yang digariskan agar semisal yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Taala sangat menyukai agar Al-Quran ini dibaca sesuai dengan sebagaimana ia diturunkan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah hari ini kita kembali ke dalam buku tajwid kita. Kita sampai pada muka surat yang ke-54. Kalau masing-masing ada buku, maka kita akan masuk kepada tajuk yang besar, iaitu hukum lamut ta'rif. Lam at-ta'rif. Kalau dalam ilmu nahwu dipanggil alif lam ma'rifah. So sama aja lebih kurang. Apa-apa kalimah yang dimulakan dengan alif lam maka dipanggil sebagai lamut ta'rif ataupun alif lam ma'rifah. Taib. Huruf lam yang didahului oleh hamzatul wasal yang ada pada kata sandang ta'rif, atau dengan erti kata lain, kata sandang ta'rif terdiri dari gabungan huruf lam dan hamzatul wasal. Biasanya ia disandang pada permulaan kata nama am lalu menjadikannya kata nama khas. Jadi kalau satu-satu perkataan itu, sebagai contohnya masjidun, kan, bila diletakkan alif lam di hadapannya menjadikan kata nama khas. Kalau masjid terlalu umum, masjid yang mana satu? Jadi bila diletakkan alif lam dia menjadi kata nama khas, al-masjidul al-mustaqim sebagai contohnya. Jadi jelas orang nampak, oh yang dimaksudkan dekat dalam kata ataupun dalam perkataan ataupun dalam ayat ini, masjid itu masjid al-mustaqim contohnya. Dan kita saat menyebutkan didahului oleh hamzatul wasal, kita kena faham hamzah ini terpecah kepada dua hamzah. Satunya hamzatul wasal, satu lagi hamzah qata'. Selalu kita sebutkan, macam mana nak kenal hamzah wasal, macam mana nak kenal hamzah qata', kita akan lihat pada batang alifnya yang di atasnya terdapat kepala sad. Maka itu dipanggil hamzatul wasal. Wasal maksud dia sambung. Hamzatul qata', nyata nampak hamzah tu seketul-seketul duduk dekat atas batang alif, maka ianya dipanggil hamzah qata'. Baik, saya suka nak nampak akan perbezaan hamzatul qata' dan juga hamzatul wasal ni. Okey, jangan lari-lari, tenang-tenang. Okey, Nofal, Ammar duduk diam-diam. Taib, barakallahu fikum. Jadi hamzah qata' ni, kalaulah kita baca dalam surah At-Takatsur, dahulu kita dah pernah sebut dah. Bila bermulanya Alhaakumut Takatsur, dia mula dengan hamzah qata' ke hamzah wasal? Alhaakumut Takatsur, tak usah buka handphone, tak payah cari dulu. Okey,
Sebelum surah At-Takatsur ada surah apa? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Jadi perhatikan hamzah yang berada pada Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Hamzah qata' ke hamzah wasal? Hamzah wasal. Jadi apa function hamzah wasal dengan hamzah qata' ni? Kita kena tengok bila kita baca Al-Quranul Karim, bila satu-satu ayat dimulakan dengan hamzah al-wasal, maka bismillahirrahmanirrahim tu mi tu dia boleh masuk terus dekat dalam lam. Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Jelas? Sama juga macam Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, hamzah wasal ke hamzah qata'? Wasal. Sebab tu kita baca Bismillahirrahmanirrahimil hamdulillah. Boleh nampak? Tapi berbeza dengan At-Takatsur, dia dimulakan dengan hamzah qata'. Jadi tak boleh kalau bun ke syahir ke eti ke nak baca Bismillahirrahmanirrahimil hakumut takatsur. Tak boleh. Dia kena bunyikan hamzah qata' tersebut. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Kena bunyikan. Taib. Jadi itu sepintas perbezaan di antara hamzah wasal dengan hamzah qata'. Apabila kata sandang ta'rif alif lam disandang pada kata nama am yang dimulakan dengan huruf hijaiyah bahasa Arab yang mengandungi 28 huruf, maka ia mempunyai dua hukum bacaan. Dahulu kalau kita tengah belajar Iqra' dahulu, antara silibus wajib kita setiap tahun adalah menyebut alif sampai. Kita akan jumpa alif sampai ya ada berapa huruf? Dia ke 28? Cuba kira balik alif sampai ya. 26. Oh, lagi kurang. Ini baru-baru mazhab ni. 29. Kenapa disebut dekat sini ada 28? Ha? Sebab apa? Sebab sebahagian berpendapat huruf alif tidak termasuk dalam huruf hijaiyah. Sebab alif dengan hamzah kaedah ada sama. Baris atas bunyi A, baris bawah bunyi I, baris depan bunyi U. Baik. Ala kullin, jom kita lihat. Apabila kata sandang alif lam ta'rif ini, pada kata nama am yang dimulakan dengan huruf hijaiyah bahasa Arab yang mengandungi 28 huruf, maka dia akan mengeluarkan dua hukum bacaan. Satunya bacaan yang dipanggil al-izhar. Apabila kata sandang ta'rif alif lam disandang pada permulaan kata nama am yang dimulakan dengan salah satu huruf qamariyah, maka huruf lam yang ada pada kata sandang alif lam ta'rif tadi wajib diizharkan. Izhar maksud dia apa? Izhar. Jelas, terang, nyata. Jadi huruf lam tu dia kena bunyi dengan terang, dengan jelas dan juga nyata. Dia juga dinamakan izhar qamariyah ataupun izharun qamariyun. Huruf qamariyah ada 14, semuanya terkandung dalam rangkai kata syair ini, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Baik. Jadi bila alif lam bertemu dengan hamzah dia kena bunyi al, alif lam bertemu dengan ba dia kena bunyi al. Kita dapat tengok dekat sini. Dalam Al-Quran Resam Usmani, lam ta'rif ataupun alif lam izhar qamariyah dia beri tanda sukun di atasnya untuk menunjukkan hukum bacaannya izhar. Maka wajib menyatakan bacaan tanda sukunnya dengan hujung lidah diangkat menekan pada gusi gigi depan sebelah atas berhampiran makhraj huruf nun. Baik, cuba sebut ramai-ramai al. Kita rasa dekat mana lidah kita pergi? Kadang-kadang kalau kita baca macam ni kita tak faham, kita kena buat praktikal baru kita nampak dia punya cara sebut. Al. Kita dah bagi tahu dah huruf-huruf yang ada kena mengena dengan lidah. Yang rapat. Yang pertama huruf lam. Dia ni gigi arnab kita. Ada gusi dekat bahagian atas tu, so kita langgar dekat bahagian atas, kita akan keluar huruf lam. Al. Dan dia kata dekat sini apa dekat kita ni? Dia kata diangkat menekan pada gusi gigi hadapan sebelah atas berhampiran makhraj huruf nun. Nun duduk dekat mana? Nun duduk dekat belakang lam. Kita ke belakangkan lidah kita sikit. An. Ke depan balik. Al. An. Belakang lagi. Ar. Nampak tak? Jadi bila kita sebut tiga huruf ni, lidah kita bukan pergi satu tempat, dia pergi tiga tempat. Al. An. Ar. Cuba sebut. Al. Berasa tak dia pergi tap. Jangan dekat situ lah an, dekat situ lah al, dekat situ lah ar. Tak jadi. Sebab tu penting kita belajar makharijul huruf, tempat keluar huruf. Jadi bila kita kata tadi contohnya huruf ra tadi kan,
Dia hanya hujung lidah. Ada kena-mengena dengan bibir tak? Ada kena-mengena dengan bibir tak? Tak ada. Bila tak ada, tak usah muncung. Ir, tak betul. Cukup sebatas lidah kita kena dekat, ni kalau kita punya langit tu kan. So kita pergi ar. Cukup. Sebut-sebut. Ar-Rahmanir-Rahim. So dia tak perlu kepada Ar-Rahmanir-Rahim. Tak perlu macam tu. Jelas? Okey. Jadi dekat sini dipanggil alif lam qamariyah. Jom kita tengok perumpamaan mengizharkan lam ta'rif qamariyah. Sebenarnya kita dah belajar dulu lagi dah, kecil-kecil kan. Alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah. Izhar lam ta'rif dinamakan izhar qamariyah kerana mengibaratkan huruf lam pada kata sandang ta'rif alif lam sebagai bintang. Tengok, qamar tu maksud dia bintang. Jadi nak bagi tahu dekat atas lam tu mesti ada tanda sukun. Sebab tu jelas kita sebut al. Pasal dekat atas lam ada tanda sukun. Dan huruf qamariyah diumpamakan sebagai bulan, maka cahaya bintang tidak akan hilang meskipun munculnya bulan. Demikianlah perbandingan mengizharkan lamut ta'rif izhar qamariyah. Oh, ni bahasa tinggi juga ni. Kan? Huruf yang ada selepas lam tu diibaratkan sebagai bulan. Kerana apa? Saat ada bulan, bintang juga tetap terlihat, terzahir. Jadi lam tu kok mana pun akan ada tanda sukun dekat atasnya. Jadi jangan pergi buanglah sifat dia tu. Jangan pergi masuk pada huruf yang selepasnya. Bunyikan dahulu al. Jom kita tengok contoh-contoh izhar alif lam qamariyah ini. Bila alif lam bertemu dengan hamzah, kita sebut sama-sama al-awwalu. Al-awwalu. Tengok sebelah dia pula al-khaliqu. Okey, khaliqu. Kha keluar dekat mana, Syekh? Dalam. Oh, dalam tu bahaya tu. Dalam mana? Kerongkong. Bahagian atas, tengah, bawah. Oh, bunyi kan? Baru kita tahu tempat mana dia nak keluar. Mana? Tengah. Tengah keluar ha dengan ain. Atas sekali. Satu lagi kawan dia So dekat sini al-khaliqu. Tak kena mengena dengan bibir sebab kha keluar dekat dalam tekak. Al-khu salah. Al-khaliqu. Kenapa saya muncung dekat qaf? Al-khaliqu. Kenapa saya muncung? Sebab qaf tadi berbaris depan. Sebab qaf pun tak kena mengena dengan bibir. Oh, akbar. Tak, maaf. Dia hai. Sak minta maaf. Okey, alhamdulillah. Baik, pergi yang bawah dia pula al-bari'u. Ba keluar dekat mana? Bunyi kan? Ub. Keluar kat mana? Bibir. So kalau tak ada bibir, tak boleh sebut huruf ba. Al-fattahu. Ini kita tadi tengah-tengah tekak tu ha dengan ain. Al-fattahu. Cantik. Bawah dia pula al-ghafuru. Al-azizu. Okey, ain tadi keluar dekat mana? Bagi tahu tadi, tengah tekak. Ain ni ramai orang salah ketika dia keluar dekat hidung. Al-azizu tak betul. Dia kena keluar dekat tengah. Al-azizu sebut. Kawan dia satu lagi. Al-hayyu. Al-qawiyyu. Al-jabbaru. Jim keluar dekat mana? Bunyi. Uj. Mana Syahir? Bibir. Setiap minggu kita sebut ni. Jim, Kak. Tekak. Tengah-tengah lidah. Langgar langit atas. Sebut. Uj. Jadi, huruf jim pun tak kena mengena dengan bibir. So, jangan sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia tak ada kena mengena dengan bibir. Ar-rajim. Sebut.
So kena ingat, jim keluar dekat tengah lidah. Siapa lagi keluar tengah lidah? Kawan sebelah dia. Al-yamin. Ya. Ai. Kat mana rasa? Sama juga. Tengah-tengah lidah. Ai. I. Ui. Satu lagi kawan depa yang keluar dekat tengah-tengah lidah, huruf shin. Ash. Ish. Ush. Dia tak keluar dekat bibir. Kita suruh anak-anak kita diam. Shh. Tak betul. Bukanlah tak betul. Okey lah suruh dia berdiam kan. Tapi kaedah nak sebut shin tu sebenarnya hanya pada tengah lidah. Dan sifat dia adalah tafashi. Dia kena berdesir. Baik, pergi dekat bawah dia. Al-kabir. Kaf keluar dekat mana Iti? Betul. Ak, ik, uk. Keluar kat mana tu? Pangkal lidah. Tapi ke depan sedikit. Sebab kalau kita kata pangkal lidah, maka tempat keluar tu, tempat keluar huruf Qaf, Aqa. Bagus. Baik, sebelah dia. Al-mu'min. Al-wahid. Al-huda. Ha simpul keluar dekat. Kalau tadi ha pedah keluar dekat tengah-tengah tekak, ha simpul keluar dekat bawah sekali. Ha. Al-huda. Sebab tu, satu lagi, cara sebut dia jangan melampau. Al-huda. Nampak berat sangat. So, dia biasa-biasa je. Al-huda. Sama, sebab kita kena buat perbezaan ni, sebab kita bila baca nama Allah, ataupun kita baca basmalah, kita tak nak semua ha sama, kita tak nak semua ha sama. Sebab dia ada beza. Bismillahi, bawah. Ar-rah, tengah. Manir-rah. Nampak tengah lagi. Jadi cara sebut dia Bismillahirrahmanirrahim. Cuba sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tak buat perbezaan nanti, semua jadi ha simpul. Semua jadi ha pedas. Tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah tu. Bismillahirrahmanirrahim pun salah juga. Jadi Arab lebih-lebih sangat pun tak guna juga. Kalau cara baca, salah. Sebab tu kena ambil peduli makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Baik, kita berhenti dekat sini untuk tajwid kita. Nampak tak? Kalau alif lam qamariyah ini kenapa dinamakan qamariyah? Qamariyah maksud dia apa? Bintang. Diibaratkan huruf selepas lam qamariyah tadi itu sebagai bulan. Kenapa? Okay, kita tengok tadi contoh hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw ni semua ni diibaratkan sebagai bulan kerana saat ada mereka ini tetap tidak menghilangkan terangnya lam tersebut. Bintang tu tetap ada. Sebab tu nak faham dia, nak tengok dia ni alif lam ta'rif qamariyah macam mana, senang sangat. Lepas lam tu mesti ada, atas lam tu mesti ada tanda sukun. Jadi bacaan dia sampai kiamat al. Boleh? Okey, jadi kita berhenti dekat sini. Jom kita sambung pada bacaan Al-Quranul Karim kita. Kita sampai pada muka surat 68. Ni ke Syahir? Wama Muhammadun. Masya-Allah. Okey, get ready semua, buka muka surat 68 pada ayat 144. Okey, jumpa dah semua insya-Allah. Bacalah Al-Quran dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. Moga Allah Ta'ala kurniakan rahmat barakat atas perjuangan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita dah sebut dah, hamzah keluar dekat bawah tekak, ain keluar dekat tengah tekak. Huruf shin tak ada kena-mengena dengan bibir. Jadi tak perlu nak minosh. Kalau kita muncung, dia akan jadi berat pada nun tu. Hati-hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, ra ada sabdu. Nirrajim. Kena tekanlah. Pasal ra, huruf sabdu ni maksud dia apa, Syahir? Ada dua huruf. Yang satunya mati, satunya hidup. Kemudian diletakkan dalam satu kalimah, diletakkan tanda sabdu. Maknanya bila sampai pada kalimah itu kena
tekan lebih. Minash, urus shin dah lah. Tafashi kena belanja bunyi. Ada pula tanda sabdu, lagilah kena belanja. Minasyaitonir rajim. Last. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Oh, saya dengar dia baca rusul. Tak jadi. Dia kena break, handbrake. Rusul. Sebab dalam Quran bila Allah Ta'ala kata Rasul, itu seorang Rasul. Tapi bila jadi Rusul, dia jadi jamak, dia jadi ramai. So bila kita baca Rusul, tak betul kaedahnya tu. So dia kena berhenti handbrake. Nak menampak akan ramainya para Rasul sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, wa ma Muhammadun, saya nak dengar 1, 2, 3. Min qablihir rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Baik, walaupun saya bunyikan ain tu dahsyat sangat, tapi jangan, sebab dalam kelas kita kena baca secara tahqiq. Di luar kelas kita baca tartil. Tapi dalam kelas kita bunyikan, walaupun nampak berat, tapi nak tahu tempat keluar tu kat mana dulu. Nanti bila kat rumah kita baca kat luar daripada kelas, kita baca macam biasa sahaja. Sebab tu dia ada kaedah, dia baca tadwir, tahqiq, tartil dan satu lagi tu kan. Sekali lagi. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Okay, shin dia ada tanda sabdu, kita kena belanja lebih sikit. وَسَيَجْزِلَّهُ الشَّاكِرِينَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Baik, setiap orang baca satu ayat, diikuti orang kedua baca ayat yang kedua. Khairan. Silakan Syam mula dulu. Wa ma Muhammadun, a'udzubillah. Baik, barakallahu fikum. Kenapa saya minta tadi ulang qad khalat? Sebab tadi ta tu sepatutnya hukum dia hamas. Kan? Khalat, bukan tak dengar.
Dia macam jadi qalqalah yang dihamaskan. Khalata, khalata, dia bukan keluar khalata, dia keluar khalats dan dia berhenti. Qad khalats min qablihir rusul, sepatutnya begitu. Okey, jelas, tapi bacaan bagus, barakallahu fik. Tinggal lagi, kalau boleh dapat standardizekan dengung lagi cantik. Sebab pada perkataan tadi wa may yanqalib ala aqibaihi falai, dekat lain itu cukup 3, comel dah. Wa may yanqalib tadi tu dia punya nun nak masuk dalam ya tak cukup 3. Jadi 2,5. Sebenarnya tak salah langsung pun. Tapi yang terbaik Quran ini kalau kita standardizekan bunyi dia tu, dia akan bawa bacaan yang lebih baik lah. Dari sudut penjagaan panjang harakat tu. Sebab tu kita belajar kaedah harakat pula, gerakan-gerakan tu kan. Okey, barakallahu fikum, silakan. Zal gigit lidah. A'udzu. Huruf ta jatuhkan bawah. Sebab huruf ta tak kena dengan hidung. Syaitan, syaitan, ta. Wa ma kana li nafsin muajjala, bukan mu'a, muajjala. Jangan dengung. Li nafsin an tamuta, wa ma kana li nafsin an tamuta muajjala. Bagus. Sambung. Wa may masuk. Thawabal akhirati. Masuk. Wasanajzis syakirin. Barakallahu fikum. Jadi dekat sini kita belajar saat kita hadirkan diri ke kelas tahsin qiraatul Quran, yang kita nak nampakkan adalah bentuk kesalahan kita. Jadi kalau siapa yang Allah nak bagi lapang hati dia, nak bagi faham agama, dia akan rasa seronok bila ditegur. Jadi ana harap entah pun rasa okey. Jangan terasa hati kenapa aku baru baca sikit nak kena tegur. Tak, hakikat dia memang macam tu. Okey. Kemudian tadi ni nak bagi nampak gambaran. Time bila nak kena dengung, time bila tak kena dengung. Tengok pada ayat tadi. Wa ma kana li nafsin. Ini antara dia punya tips. Kita tengok dekat bawah sin tu, huruf sin tu kan, ada baris 2 di bawah. Tengok lukisan dia. Sekata ke tak sekata? Selari ke tak selari? Ada terlebih terpanjang tak? Tak ada. Betul tak? Wa ma kana li nafsin. Kalau nampak sin macam tu kan, dia punya garisan baris 2 tu sekata selari, tak ada terlebih, tak ada terkurang macam tu kan, maka insya-Allah dia kena baca jelas. Sama macam ayat atas tu yang tadi Syam baca, wa ma Muhammadun illa. Kita nampak tanwin dekat situ dia 69. Kalau 69 dia mesti jelas. Kalau 99 dia kena dengung. Itu antara kaedah dia. Time bila aku nak kena dengung. Kalau lah kata tak hafal, ini izhar, ini idgham. Tengok 69 ke 99. Dia punya baris 2 tu selari ke tak selari. Kalau tak selari, insya-Allah kebarangkalian nak kena dengung tu tinggi. Okey. Sambung. Ustaz nak minta Ustaz Adli boleh ke? Masya-Allah. Pada mim yang ada tanda sabdu tu wajibul gunnah. Wa ma Muhammadun. Sekali lagi Ustaz, minta maaf. Wa ma Muhammadun. Tak cukup. Muhammadun. Wa ma Muhammadun
Bagus. Barakallahu fiik. Tinggal lagi pada mad asli. Mad asli ataupun nama lain dia mad tabi'i. Tabiatnya dia hanya dibaca 2 harakat. Jadi bila pada ayat wa may yanqalib ala aqibai, kalau dibaca ala aqibai dia jadi 2.5. So dia terlajak sedikit. Adapun untuk dengung kalau lebih daripada 2 harakat itu maka lebih baik. Tapi kalau pada mad asli lebih baik kita baca sebatas 2 sahaja. Ala kullin, barakallahu fiikum. Ustaz, tunjukkan akhlak pada kami semua. Jazakumullah khair. Silakan. Syarul. Baru dia kata tadi, sin jangan ada panjang. Linaf sin al illa, tak gigit lidah. Kena gigit lidah. Illa biiznillah. Masuk muajjala. Masuk muajjala. Dengung. Wa may yurid thawabad dunya. Wa may akhirati. Masuk wasanajzish. Okey. Ada kalimah ni yang memang biasanya berlaku ketergelinciran, nafsun ataupun nafsin. Ramai orang dia tak bagi hak huruf fa. Huruf fa macam mana nak sebut, Wan? Dah sebut dah fa. Macam mana nak sebut? Kaedah dia macam mana? Gigi arnab kena duduk atas bibir bawah. Wa ma kana li nafsin. Huruf sin pula hujung lidah langgar belakang gigi bawah. Li nafsin. Tapi kalau kita tak jaga betul-betul dia punya tempat keluar ni, dia akan jadi linasin. Macam tadi yang terbunyi tadi, linasin. Hati-hati. Letak dulu gigi arnab dekat atas bibir. Linafsin. So benda ni ramai orang tergelincir dan dia sangka tak jadi masalah pun. Inilah yang dipanggil lahan khafi. Kesalahan yang sangat-sangat samar dan tersembunyi, orang tak nampak. Salah ke saya baca? Salah ke tempat keluar? Tak kena. Silakan, Wan. Wa ma Muhammadun. Falai. Falai. Hu. Kalau tadi wa makana li nafsin tadi itu dipanggil lahan khafi. Kalau Yawan buat tadi dipanggil lahan jali. Kesalahan yang sangat jelas. Apa jelasnya? Pertukaran baris. Falai yadurrallaha. Kalau kita kata falai yadurrallahu, maka berubah terus maksud Allah tersakiti. Padahal mereka tak mampu untuk menyakiti Allah dengan sesuatu apa pun. Boleh hati-hati. Sebab tu saya teringat salaf pernah berkata kan, orang yang tak nyanyuk ni adalah orang yang rajin baca Quran. Sebab saat dia baca tu otak dia buat kerja. Lepas ni huruf apa, lepas ni huruf apa, baris apa. So otak dia senantiasa bekerja. Beza dengan orang yang duduk saja tak buat apa-apa. At last itu yang cakap bukan-bukan lah dan macam-macam perangai pelik-pelik. Silakan Niti. Waktu ada lagi, insya-Allah.
Hmm. Yang bawah. Yang bawah. Wama kana li nafsin an tamuta illa tutup mulut. Kitabam muajjala. Laju. Nu'tihi minha. Bunyi qalqalah. Wa man yurid. Wa man yurid. Laju. Jangan yurid. Jangan jadi saktah pula. Laju je. Dia kena jalan macam air sungai yang tidak terhalang oleh biduk. Jalan je. Jangan wa man yurid sawabad dun. Jangan macam tu. Dia jalan. Cup. Bukan qalqalah, saktah. Jangan. Jalan je. Okey, silakan. Dengung. Muhammadun. Kena bunyi juga. Min qablihir rusul. Barakallahu fiqh. Cuma syahir tadi, baru anda teringat pada ayat illa biiznillahi kitaban muajjala. Okey, dekat situ jangan tarik handbrake. Muajjala. Jangan penting itu. Muajjala. Tenang aja. Ada keadaan kita kena tarik handbrake, ada keadaan kita kena brake biasa je. Waqaf tu ada keadaan tak boleh terlalu tergesa. Semua tadi tak ingat dekat mana nak tegur. So bila Bun baca baru nampak tadi muajjala. Barakallahu fiqh. So nampak kalimah-kalimah macam ni, kita kena break. Wadduha wallaili idza saja. Dia tak boleh. Wadduha wallaili idza saja. Dia terkejut tak jadi. Tenang. Sebab tu Quran ni bila kita dengar, kita damai. Okey, silakan bang. Taib, barakallahu fikum. Baik, terima kasih atas kerjasama semua. Cumanya bila kita baca Al-Quran, macam kita selalu sebut, kita kena kawal bunyi suara. Dia tak sepatutnya kita buka ataupun kita menebalkan huruf yang nipis. Contohnya pada perkataan wama, dia tak boleh buka wama, tak jadi. Ataupun kita baca dengan isti'la, wama tak jadi. Dia kena kawal. Wama Muhammadun illa. Dia bukan illa. Tidak juga illa. Tak jadi. Illa. So yang mendengarnya dia akan rasa damai, tenang. Dia akan bawa cinta kepada Al-Quran dengan kaedah-kaedah gitu. Sebab tu yang tu nantilah. Kan? Dia bukan jadi keutamaan. Tapi sepatutnya bukan jadi keutamaan tu pada tarannumnya. Pada alunan lenggang-lenggoknya, itu yang kita kata nantilah. Tapi sekarang ni pun kita dah kena start kawal. Jangan terlalu buka dan jangan terlalu menebalkan pada huruf-huruf istifal. Baik, sebelum kita ambil manfaat daripada dua ayat yang kita baca pada malam ni, saya suka nak dengar ramai-ramai baca daripada ayat 144 ni dengan ayat 145 yang kita bacakan pada malam ini. Start dengan a'udzubillah. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Sambung. Baik, barakallahu fikum. Cuma pada huruf zal tadi saya perasan ada yang tak gigit lidah. Illa biiz. Ingat, ada 3 huruf dipanggil sebagai huruf lathawiyah ataupun lithawiyah. 3 huruf yang kena gigit lidah. Huruf sa, huruf zal, huruf dha. Sa, zal, dha. Kita tengok dekat sini. Thawaba. Sebut. Thawaba. Illa biiz. So satu lagi contohnya az-zalimin. Jadi 3 huruf ni simpan dalam kepala baik-baik, kena gigit. Dia istilahnya meletakkan lidah di antara 2 gigi, kan? So jangan tak letak lah. Kalau tak letak jadi huruf zai yang kita gemukkan, azza tak jadi. Dia kena az-zalimin. Cuba sebut. Baik, sebelum kita ambil manfaat, saya baca sekali imbas kot saya. Kemudian kita dengar sedikit daripada kupasan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Kita ambil manfaat daripada 2 ayat ini. Ayat 144 ni adalah sebuah ayat yang mana peristiwa besar berlaku pada hari kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidina Umar ibn Al-Khattab pernah berkata, barang siapa yang mengatakan Muhammad wafat, akan kupenggal kepalanya. Akan tetapi setelah berita itu sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, yang berlaku Sayyidina Abu Bakar mencium di antara kedua kening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar pun berkata, sungguh indah hari engkau diciptakan, dijadikan, begitu juga begitu indah ketika engkau diwafatkan. Ini antara mafhum yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun keluar dan dia pun mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi kita telah pun wafat, dan dia membacakan ayat ini. Apa yang berlaku? Pedang yang berada pada genggaman Sayyidina Umar terlepas. Jadi kata Sayyidina Umar, hampir-hampir aku terlupa adanya ayat ini di dalam Al-Quranul Karim, sampailah yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini cerita pasal apa? Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan salah seorang daripada kalangan rasul. Tidaklah Nabi Muhammad itu merupakan hanyalah seorang utusan. Qad khalat min qablihir rusul, yang sebelum daripada utusan baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat utusan-utusan yang lain. Adanya nabi-nabi yang lain, adanya rasul-rasul yang lain. Jadinya Allah Taala berfirman, afa imma aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Adakah apabila dia telah wafat ataupun terbunuh, maka kamu akan berpaling ke belakang menjadi murtad kembali? Tengok kata Allah Taala, wa may yanqalib ala aqibai. Barang siapa yang kembali menjadi kufur ataupun murtad, membelakangkan agama Allah Azza wa Jal, falay yadurrallaha syai'a. Sikit habuk pun dia tidak akan dapat memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Dekat sini kita kena faham ayatnya. Allah Taala nak bagi isyarat kepada kita. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nyatakan, kalaulah anak Adam ini
dihimpunkan daripada zaman Nabi Adam sampailah akhir zaman Nabi Muhammad menjadi seorang lelaki yang hati mereka sangat-sangat bersih, sedikit pun tidak akan menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah anak Adam dihimpunkan daripada zaman Nabi Adam sampailah akhir zaman menjadi seorang lelaki yang memiliki hati yang sangat teruk dan busuk, sedikit pun tak akan menjatuhkan kredibiliti dan tak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini saya teringat kata kawan saya, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sangat tidak berhajat kepada dakwah kita untuk menyebarkan agama ni. Allah Ta'ala tak berhajat kepada kita. Bahkan kitalah yang berhajat kepada Allah Azza wa Jalla agar mendapat hidayah dan bantuannya, agar agama Allah Ta'ala terus kukuh dan utuh di atas muka bumi ini. Jadi kalau hari ini kita sangkakan ketaatan kita begitu banyak, Allah dah pesan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian bajet suci, kerana dalam ramai-ramai kalian dia paling tahu siapa yang paling bertakwa. Dan kalau hari ini kita ambil jalan, aku tak mau dakwah lah, aku nak buat kerja aku sahajalah, aku nak bermaksiat, aku nak buat apa yang aku rasa happy, aku nak buat sahaja. Falai yadurrallaha syai'a. Sikit habuk pun tak akan menjatuhkan, tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Tuhan kata wasayajzillahu syakirin. Allah Taala hanya akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Cuba faham kenapa Allah Ta'ala nak bagi nikmat, ganjaran, kebaikan pada orang-orang yang bersyukur. Kenapa ini? Sebab kita hamba Allah Ta'ala. Dan sebagai pekerja, sebagai majikan, kalau kita bos, kita ada pekerja dekat bawah, kita akan sangat happy bila mana pekerja-pekerja kita ikut apa yang kita suruh. Kita suruh datang on time, kita suruh buat kerja amanah dan juga telus. Maka kalau pekerja kita buat, kita akan kata, aku akan tambah kepada engkau bonus hujung tahun nanti. Aku kadang-kadang tak sempat hujung tahun pun dah ada makan-makan, dah bagi hadiah dan semisalnya. Itu antara makhluk dengan makhluk. Jadi kalau kita benar-benar menampakkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini Allah Ta'ala kata wasayajzillahu syakirin. Allah Ta'ala akan ganjarkan pemberiannya, kurniaannya hanya kepada orang yang bersyukur. Sebab tu tengah suara duk elok ni, kita gunakan suara untuk mengalunkan zikir, baca Quran, selawat, mengajar, belajar. Gunakan. Sebab sampai satu waktu, macam kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, katanya, "Idza asbahta fala tantaziril masa." Kalau engkau berada di waktu pagi, jangan tangguh-tangguhkan kebaikan sampai di waktu petang. Wa idza amsayta fala tantaziris sabah. Kalau engkau berada di waktu petang, jangan tangguh-tangguhkan kebaikan sampai kau kata besok pagi je lah aku duk buat. Kemudian dia kata lagi kepada kita, gunakan kesempatan sihatmu sebelum datangnya sakitmu. Gunakan kesempatan hidupmu sebelum datangnya matimu. Jadilah kita hamba Allah Ta'ala yang menampakkan rasa syukur. Suara dah elok, kekuatan masih ada, kan? Masih boleh berjalan, pergilah ke tempat yang baik. Gunakanlah kekuatan kita untuk ketaatan pada Allah Ta'ala. Maka itulah yang menampakkan kita bersyukur. Alat syukur ada berapa, Syam? Alat syukur. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah nyatakan kepada kita, alat syukur ada 3. Satunya dengan hati, lisan dan juga perbuatan. Jadi hati kita senantiasa bersyukur, Allah bagi nikmat pada kita, dapat hadir, mengaji, buat ketaatan. Alhamdulillah. Mulut kita sebut Alhamdulillah. Kemudian kita melaksanakan kenikmatan yang ada pada tubuh badan kita ini untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, tengok ayat 145 pula. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidaklah tiap-tiap jiwa dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai ketetapan yang telah ditentukan masanya. Jadi kod mana pun hari ni kita pergi gym lah, hari-hari jaga makan lah, macam mana teruk sekali pun orang lain tak boleh ikut jalan kita, contohnya kod mana pun sampai waktu kita akan jalan lah. Kita akan wafat, kita akan meninggal dunia. Jadi ini semua kitaban muajjala, sesebuah hal yang telah ditentukan tarikhnya, tempatnya, keadaannya. Sampai dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamu tak pernah tahu besok jadi apa, dan kamu tak pernah tahu dekat mana kamu akan mati. Tapi kok mana pun Tuhan kata setiap nyawa pasti akan menemui mati. Syarat dia apa? Biiznil
biiznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang kita tengok aksiden yang sangat pelik dan dahsyat. Kereta ni sampai rapat depan dan belakang, tiba-tiba kawan tu boleh keluar daripada kereta selamat, ataupun jari je patah, ataupun hidung je berdarah. Kita mau kata kalau tengok pada rekod, kalau tengok kepada situasi ni, innalillahi wa inna. Tapi Allah dah kata dah, illa biiznillah. Jangan dahulukan emosi kamu ni, mati dah. Tapi kalau Allah Ta'ala kata belum lagi, pasti belum lagi. Maka dekat sini Allah Ta'ala bagi syarat sebelum bertemu dengan mati. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa mengkehendaki pahala dunia, kami akan berikan pahala dunia tersebut. Maksudnya siapa nak jadikan dunia sebagai keutamaan, dia berusaha, dia dapat lah. Tak? Sebab tu kita tengok kadang-kadang non-Muslim ke Cina ke India ke lagu mana ke, kalau mereka buat kerja, mereka dapat lah. Tak kisahlah jalan mereka tu jalan syubhat ke, jalan rasuah ke, jalan tipu ke, pasal dia nak dunia. Nu'tihi minha. Kami bagi. Sebab tu juga dalam hadis Nabi kata, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kepada fitnah dunia. Dan takut jugalah kepada fitnah wanita. Nabi SAW ingatkan kepada kita. Tapi Allah Azza wa Jalla beri kepada kita ingatan yang berikutnya. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Dan barang siapa inginkan ganjaran negeri akhirat, kami akan bagi kepadanya. Kami akan kurniakan kepadanya. Dalam ayat ini jelas Allah Ta'ala nak bagi ingat kepada kita. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam kehidupan ini jadikan fokus utama kita dapatkan negeri akhirat, tapi dalam waktu yang sama jangan lupakan urusan dunia. Sebab ada orang kadang-kala dia duk pilih dunia ni sebagai keutamaan, dia lupa ada hisab negeri akhirat. Dia lupa adanya cerita pula yang berikut pada hari akhirat. Tapi untuk mereka yang menjadikan akhirat sebagai keutamaan dekat dunia, Allah Ta'ala pasti akan lapangkan dadanya. Saya pernah dengar satu ceramah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih pernah berkata, barang siapa tak dapat syurga dunia, maka dia tak akan dapat syurga negeri akhirat. Kita faham macam mana ayat tu, Wan? Maksudnya sebenarnya dalam kehidupan dunia ni pun sepatutnya kita dapat kebahagiaan dan ketenangan sebagaimana kita harapkan kebahagiaan dan ketenangan negeri akhirat. Jadi kita senang ke, kita susah ke, kita sakit ke, kita tak sakit ke, kita tetap akan rasa aku ditadbir dan dikawal, dilihat oleh Allah Ta'ala. Dan dengan jalan itu kita berbahagia senantiasa. Dan nanti dekat negeri akhirat lagilah Allah Ta'ala akan kurniakan kebahagiaan yang hakiki. Wasanajzis syakirin. Dan yang terakhirnya kata Allah, dan kami akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Sekali lagi Allah Azza wa Jalla ingatkan keutamaan syukur. Sebab itu kita biasa tengok keutamaan sabar dan juga syukur. Mana lebih tinggi, Wan? Sabar ke syukur? Syukur. Sebab hakikatnya manusia ni dia boleh tahan dengan kemelaratan dan penderitaan. Tapi ramai orang ketika dia dapat rezeki, dia dapat bonus, dia dapat nikmat, dia menggunakan bonus dan nikmat tersebut ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Ingat kata Allah Taala, manusia ini suka melampaui batas, dan mereka suka melampaui batas ketika dia tengok dirinya serba-serbi cukup. Jadilah kita orang-orang yang bersyukur. Moga-moga Allah Azza wa Jalla satukan kita dalam Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Yang baik datang daripada Allah Taala, yang lemah datang daripada diri saya dalam berkongsi. Ala kullin kita berhenti untuk salat fardu isya, dan insya-Allah jam 9.30 kita sambung dengan kuliah Ustaz Adli hafizahullah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.